Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi ini saya Ahmad bin Ahmad Sarudin yang akan berkenaan dengan pengenalan reka bentuk tahun 4 unit 2. Dalam tajuk ni saya akan cerita daripada standard kandungan yang tertentu dan juga standard pelajaran tertentu yang saya pilih daripada DSKP. Jadi kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi standard kandungan yang saya pilih adalah reka bentuk dan standard pembelajaran yang saya pilih adalah ada 5. Pertama, menerangkan maksud reka bentuk berdasarkan contoh produk sedia ada, mengenal pasti kepentingan reka bentuk, membincang laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk, menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran dan memperihalkan penggunaan elemen dalam reka bentuk. Jadi kesemua ini akan saya huraikan di dalam pembentahan saya sebentar lagi. Jadi mari kita mulakan dengan sesi yang pertama. Okay. Apakah itu reka bentuk? Jadi seperti murid-murid tahu, reka bentuk ni adalah antara perkataan yang ada dalam kita punya mata pelajaran, iaitu reka bentuk dan teknologi RBT kan. Jadi reka bentuk tu apa? Okay. Reka bentuk tu adalah dimaksudkan dengan corak ataupun bentuk sesuatu produk yang direka. Contoh dia, reka bentuk pakaian, reka bentuk cawan ataupun gelas ataupun reka bentuk makanan. Jadi kalau kita tengok dalam gambar-gambar yang cikgu bagi ni kan, macam reka bentuk pakaian, ada warna hitam, warna biru, warna oranye, ada warna biru cerah. Bentuk dia ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang saiz-saiz sederhana sahaja. Jadi benda tu akan cikgu terangkan selepas ni. Jadi apa yang kamu akan nampak adalah perbezaan. Macam kalau dalam cawan ni pula kan, petak, ada yang bulat, ada yang ada pemegang. Dalam makanan nampak ni, macam ayam goreng ni kan. Ayam goreng ni dia warna apa? Kuning, ada sambal kan, ada macam lemang ni nampak ni, yang putih. So reka bentuk dia semua berbeza-beza. Dalam makanan, pakaian, cawan, dalam kehidupan seharian kita pun macam-macam berbeza. Ada macam bangunan berbeza, ada dari segi kalau kayu berbeza-beza. Kalau macam phone pun ada yang berbeza-beza. Betul tak? Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi bentuk ataupun dari segi bentuk, okay, macam kalau kita tengok sini hadiah bentuk dia macam mana? Kotak kan. Jadi kotak dia bentuk dia adalah segi 4. Jadi kalau segi 4, dia punya bentuk dia ada 4 penjuru lah. 1, 2, 3, 4. Kalau macam topi ni tak, topi birthday ni, dia bentuk apa? Segi 3. Jadi segi 3 ada 3 bucu. 1, 2, 3. Kalau macam ni apa ni? Biskut Oreo ni kan. Dia berbentuk bulat. Jadi reka bentuk ni juga memainkan peranan dalam bentuk contoh hadiah, bentuk dia petak, topi segitiga dan biskut bulat. Okey. Apakah pentingnya reka bentuk ni? Jadi ada 4 isi pertama ataupun isu yang cikgu akan bincangkan betapa pentingnya reka bentuk ni dalam kehidupan seharian kita. Okey, 4 kat sini ada menjimatkan masa, membantu kerja dan memudahkan urusan harian, bentuk yang berbeza-beza memenuhi cita pengguna dan memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza-beza. Okey, jadi pertama sekali, memenuhi keperluan dan kehendak berbeza. Contohlah kalau dompet kita kan, cuba bayangkan kalau dompet kita bentuk 3 segi. Rasa-rasa muat tak duit kertas yang warna hijau ni untuk masuk dalam dompet tu? Mesti tak muat kan? Sebab itulah bentuk dompet ni direka khas berbentuk petak dan panjang. So nanti dia boleh masukkan duit kertas, duit siling pun boleh masuk, kad bank boleh masuk, kad pengenalan boleh masuk. Macam beg pun sama, beg. Nampak ni beg dengan buku. Jadi buku tu dia punya bentuk dia 4 segi tepat kan, dia tak petak, dia 4 segi tepat. Jadi beg pun bentuk dia mesti 4 segi tepat, panjang pada satu sisi dan pendek pada satu sisi. Kalau dari segi ni pula kan, kita tengok, kotak kalau kita tengok macam parcel ataupun kotak simpanan, kotak dia adalah berbentuk dan kata kotak yang betul lah, bukannya hexagon, pentagon ataupun bulat kan. Sebab kotak ni sesuai untuk penyimpanan. Kalau kita bawa dalam lori, kita bawa dalam rumah store tu, susunan dia akan sama rata. Okey. Poin yang kedua, membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Jadi dalam reka bentuk ni basically macam produk lah. Okay, produk pertama macam phone. Phone ni setiap hari kita nampak kan, macam mak ayah kita guna untuk WhatsApp, untuk call. Kalau macam ni apa? Okay, yang tengah-tengah ni adalah pemanas air. Pemanas air ni untuk kita mandi air panas lah.
Dan seterusnya adalah kereta. Kereta ni untuk bawa kita ke mana-mana sahaja. Okey, seterusnya menjimatkan masa. Pertama ni apa? Pertama ni adalah kereta api. Jadi kereta api ni untuk bawa kita daripada satu tempat ke satu tempat. Contoh kalau kita duduk Ipoh, kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita naik kereta api, dah sampai dapat 2 jam. Tapi kalau kita ikut jalan raya, kadang-kadang jam kan? Betul tak? Okey, kalau ni apa? Printer. Printer ni dia untuk cetak kita punya ni lah. Kerja-kerja ke, gambar ke. Takkanlah kita nak lukis pula kan? Takkan kita nak tulis. Kalau dah benda banyak kena tulis. So, komputer ni akan connect dengan printer, dia akan print apa benda kita nak. Okay, kalau dari segi bentuk dan berbeza, yang memenuhi cita rasa pengguna. Okay, bayangkan kalau cikgu ni lelaki, takkanlah cikgu nak pakai berbentuk kasut yang berbentuk macam kasut perempuan tu tak? Mestilah cikgu nak pakai bentuk yang kasut lelaki. Warna pula takkan cikgu nak pakai warna pink. Mestilah cikgu nak pakai warna-warna yang macam kelakian sikit kan, warna merah ke, kuning ke. Jadi itulah perbezaan dari segi bentuk yang memenuhi cita rasa pengguna. Okey, jadi dari segi kejayaan pilihan berasaskan reka bentuk. Okey, kejayaan pilihan berasaskan reka bentuk ni, maksudnya kat sini adalah dalam kerja mana ataupun kejayaan mana yang kita akan terapkan penggunaan reka bentuk ni. Okey, pertama, pereka grafik. Okey, pereka grafik ni kalau siapa-siapa yang tak tahu, dia lebih kepada seseorang yang menghasilkan poster, seseorang yang menghasilkan iklan, dia menghasilkan bentuk-bentuk gambar. Ataupun kalau kamu tengok macam iklan kan, ataupun movie lah kamu tengok, diorang adalah pereka grafik. Diorang grafik ni termasuklah gambar, video. Jadi pereka grafik ni dia lebih memang sangat-sangat bergantung kepada reka bentuk. Okay, arkitek. Arkitek ni maksud dia adalah pelukis plan. Pelukis plan contoh macam bangunan, rumah, dia nak lukis interior designing, dia semua berkait dengan arkitek. Pereka fashion. Pereka fashion ni more kepada ni lah, perempuan lah. Sebab kalau baju lelaki ni kurang lah dari segi fashion. Kalau kita nampak, biasa kita nampak lah kan. Jadi pereka fashion ni dia akan reka bentuk, reka baju ataupun dress ataupun gown ataupun apa-apa benda lah yang dia reka jadi satu produk dia untuk orang pakai atau dia jual lah kan. Okay, tukang masak ataupun chef. Okay, macam mana kita nampak reka bentuk dalam chef ni? Contohlah kalau kita tengok dia buat apa ni, dia buat macam sushi kan. So sushi ni mesti ada bentuk bulat, kadang-kadang ada bentuk peta, kadang-kadang ikan kat atas, nasi kat bawah, kadang-kadang nasi dia dibalut dengan tupai laut. Jadi benda tu semua memerlukan reka bentuk yang tersendiri. Tak semua benda sama kan, tak sama macam nasi lemak, dia semua lain. Semua berbeza. Jadi kalau kita masuk dalam bidang chef ke tukang masak ni, kita akan belajar lebih mendalam lah dengan idea-idea reka bentuk yang bermacam, dengan kata yang menarik lah. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat nak jadi tukang masak ke chef ke, boleh lah. Kamu rasa kalau kamu pandai buat reka bentuk yang tertentu, bolehlah kamu belajar-belajar nanti masuk universiti ambil bahagian kulinari. Itu contoh dia lah kan. Okey, seterusnya apresiasi reka bentuk. Okey, apresiasi reka bentuk ni adalah kita bersyukur dengan reka bentuk yang sedia ada. Jadi maksudnya kat sini kalau kita dah ada satu benda tu kita kena teliti. Oh, kenapa dia buat macam ni? Oh, kenapa dia buat macam ni? Kenapa pencipta ataupun yang buat benda ni dia buat dalam bentuk macam ni, dalam warna macam ni. Kenapa fungsi dia macam ni? Jadi cikgu bagi contoh yang mudah je. Kalau kamu pergi sekolah, kamu mesti akan nampak ada kawan-kawan ke ataupun even kamu sendiri pun ada bawa botol air kan. So ada botol air yang dia buka daripada penutup. Ada botol air yang dia tak buka pun penutup. Dia boleh tarik, dia boleh tongak atau dia keluarkan air tak. Ada yang kita hisap daripada straw. Jadi perbezaan antara ketiga-tiga botol di atas adalah fungsi dia lah. Bukan fungsi, cara kita menggunakan fungsi. Fungsi dia sama je untuk minum air. Tapi cara kita nak minum air tu macam mana? Satu ni kita buka macam biasa, kita buka, itu kita minum macam biasa. Satu ni tak payah buka pun. Kita just tarik dari situ, dia guna mulut untuk kita picit je. Yang ketiga ni lah lain sikit, dia guna straw. Dia buka, pop, lepas kita sedut je pada straw tu. Jadi apresiasi reka bentuk ni bermaksud kita mengamati satu-satu benda tu, kemudian kita banding bezakan lah contoh antara satu benda yang sama tapi mempunyai fungsi ataupun cara yang berbeza-beza. Macam kalau warna pun kita boleh nampak lah warna ada hijau, merah, biru. Ada orang suka warna merah, ada orang suka warna hijau, dia suka warna hijau. Macam tu lah maksud dia. Okay. Yang seterusnya adalah elemen dalam reka bentuk. Jadi elemen dalam reka bentuk ni adalah satu-satu benda
yang kita perlu fokus kalau kita nak mereka satu benda. Contoh kalau dia nak buat kereta, dia nak buat bangunan, dia nak buat baju, elemen-elemen ni perlu dia perhatikan. Okey, jadi kalau dalam elemen kan, idea untuk menghasilkan sesuatu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Antara elemen dalam reka bentuk adalah seperti berikut. Okey, pertama garisan, berupa bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan nilai. Jadi ada 8 elemen dia. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, dari segi garisan. Terdapat banyak garisan. Jadi setiap garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey. Kalau garisan halus ni kan, kalau kamu nampak di belah kanan ni gambar ni apa? Okey, ini adalah gambar lukisan plan ataupun lukisan bangunan lah kalau secara mudah dia. Nampak tak? Dia punya jalan jari ni kan, dia punya garisan-garisan semua halus sangat. Jadi garisan halus ni sesuai untuk lukisan, untuk macam orang kata detail lah, perkara-perkara yang sangat-sangat teliti. Okey, tebal. Garisan tebal ni kita biasa jumpa kat jalan lah. Kalau kamu tengok kat luar tingkap waktu mak ayah kamu buat kereta, nampak tak dekat crossing zebra line, dekat line double line ke kan, dekat penghujung jalan, tepi jalan, dia ada line-line dia tersendiri pakai line putih. Okey, garisan beralun. Garisan beralun ni kita akan nampak pada struktur tertentu. Contoh dia macam kat sini cikgu bagi gurun, macam gurun pasir lah. Macam orang kata dekat belah-belah Mesir tu kan, dia punya gunung ganang dia semua pasir je. Nampaklah dia punya bentuk tu beralun sikit kan. So garisan beralun lah. Okey, garisan putus-putus pun kita nampak dekat atas jalan raya. Macam kat sini kan, garisan putus-putus. Kalau kereta belah sini, dia pergi sini. Kalau kereta belah sana, dia pergi belah sana. So garisan putus-putus ni pun ada guna dalam reka bentuk seharian kita. Kemudian garisan zigzag. So garisan zigzag ni dia tak banyak sangat guna lah. Tapi orang banyak guna dalam design, lukisan. Macam kalau sini design baju nampak tak? Design baju dia zigzag. Macam tu. Okay, garisan berlingkar. Garisan berlingkar pun antara garisan yang jarang orang guna. Tapi kalau kita biasa nampak adalah dekat ni lah ubat nyamuk kan. Nampak ubat nyamuk ni dia berpusing habis. Kat hujung tu nanti sampai ke tengah balik. Dia berlingkar. Okay. Elemen yang kedua, rupa. Jadi rupa ni ada dua jenis rupa. So rupa yang pertama adalah organik dan rupa kedua adalah geometri. Merupakan yang garisan luar sebagai sempadan. Jadi kalau kita nampak kan dekat daun ni kan, nampak garisan luar bulat, tiba-tiba ada batang ni kan, ni dia punya garisan lah. Garisan ni ada bahagian luas sekali. Jadi kalau rupa organik ni adalah rupa yang bukan buatan manusia. Contoh macam kayu kan, kayu dia bukan yang dah potong, yang belum potong macam kat pokok tu kan. Tu jenis rupa-rupa organik lah. Dia tak terlalu petak, dia tak terlalu bulat, dia tak terlalu orang kata bentuk yang kita buat sendiri pakai tangan. Macam kalau rupa geometri ni ada rupa yang ada bucu, dia ada garis lurus dan dia kebanyakannya adalah perbuatan daripada manusia. Handmade lah, atau kata man-made. Okay, bentuk. Bentuk ni adalah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Okay, bentuk ni kita fokuskan kepada 3 dimensi lah. Okay, jadi kalau 3 dimensi ni, macam kita tengok sini kan, ada botol petak, ada botol macam sfera ni kan, macam silinder ni kan. Okay, jadi kalau contoh bentuk yang berbeza-beza, kemungkinan ruang berbeza, isi padu berbeza dan permukaan yang berbeza-beza lah maksudnya. Maybe isi padu sama tapi ruang tak akan sama. Permukaan pun tak akan sama. Tengok di sini petak, ni bulat kan tepi dia. Itu dari segi bentuk. Okey, dari segi tekstur. Tekstur ni adalah permukaan. Contoh kalau kita tengok tangan kita kan. Okey, tekstur tangan kita macam mana? Kalau kita tengok daripada pilihan ni ada kasar, licin, kesat, halus, lembut, berkilat. Okey, kalau tangan biasanya dia halus lah, dia halus. Dia tak licin. Licin ni memang dia rasa macam kalau kita ni dia licin tak. Dia halus. Tapi dia kadang-kadang kalau kita tengok tangan orang yang kesat kan, kasar pun ada kadang-kadang tangan orang kan, dia buat kerja berat ke apa ke, dia bergantung pada permukaan lah. So kalau dalam bidang reka bentuk ni, contoh kalau kita nak buat jalan, reka bentuk jalan mestilah kasar. Takkanlah kita nak buat reka bentuk jalan yang licin, jalan kereta nak lalu kan. Contoh kalau kita buat bantal pula, takkanlah kita nak buat bantal yang berkilat. Kenapa kita nak buat bantal berkilat? Mestilah bantal yang jenis lembut dia punya tekstur dia, betul tak? Mestilah bantal yang tak kasar, takkanlah bantal yang kesat, tak selesa lah orang baring. Kalau macam licin ni, mestilah kita buat dekat permukaan yang tertentu. Contohnya macam air, macam tandas. So bila permukaan yang licin, senanglah air nak lalu. Kalau permukaan yang kasar yang kesat, ataupun kesat, nanti air dia terperangkap lah. Jadi dia tak sesuai untuk lantai. Okay. Jadi untuk saiz pula.
Saiz ni adalah boleh dilihat dengan buat perbandingan antara dua benda iaitu besar dan kecil. Kalau kita ambil contoh kat sini adalah bola basketball, bola keranjang dan juga bola tenis. Beza dia kita boleh nampak lah daripada side to side, tepi dan tepi. Saiz bola keranjang besar tapi saiz bola tenis kecil. Jadi saiz ni ada beza lah. Contoh kalau bola keranjang kenapa besar? Sebab dia punya jaring dia besar. Kalau bola tenis kenapa dia kecil? Sebab raket dia kecil. Macam tu. Jadi mesti elemen tu kita kena fokus. Kenapa kita buat reka bentuk tu besar ke kecil ke, mesti ada sebab. Okey. Jadi seterusnya warna ataupun ruang. Warna dan ruang. Okey, warna dia boleh dibagi kepada warna yang panas dan warna sejuk. Jadi kalau warna panas ni dia ada orang kata sesuai untuk satu benda lah. Tapi kalau macam baju, katil warna cadar, warna apa-apa tu dia sesuai untuk macam-macam warna lah, bergantung kepada minat seseorang. Jadi macam kita tengok tadi, kita rasa macam tadi kasut tadi kan. So kadang-kadang warna tu ikutlah. Kalau orang tu suka warna pink, dia pilih warna pink. Kalau dia suka warna hitam, dia pilih warna hitam. Macam itulah warna-warna ni dia spesifik kepada pilihan lah kebanyakannya. Namun ada juga warna yang kita kena mesti warna macam tu. Contoh ni jalan. Takkanlah jalan kita nak ambil jalan warna putih kan. Tak sesuai lah sebab tu tengah hari nanti jadi cerah, jadi terang. Jadi warna hitam tu sesuai sebab dia punya elemen ataupun produk yang asal pun iaitu tar daripada warna hitam. Jadi mesti dia punya rekomendasi tu berwarna hitam. Okey, ruang. Ruang ni adalah kawasan yang lapang dan mampu memberikan ruang kepada objek yang diletakkan. Contohnya kita letak sofa, lampu kan, kita letak TV, kita letak jam. So ruang ni adalah kawasan yang kita boleh letak benda lah. Contoh ruang kan, kita ambil dari segi rumah lah. Okay, cuba bayangkan kalau rumah tu untuk 10 orang, kita mestilah nak pilih rumah besar. Takkanlah kita nak bagi ruang kata 10 meter kali 10 meter. Kecil lah kan, tak sesuai lah untuk orang yang nak beli 10 orang. Mestilah nak duduk yang rumah 2 tingkat dia kan, 3 tingkat dia kalau mampu. So ruang adalah elemen antara dalam reka bentuk. Okay, dan terakhir sekali adalah nilai. Nilai dalam definisi yang dibagi adalah reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu rona warna. Okay, so nilai ni lebih kepada nilai estetika lah. Maksudnya contohlah kalau kita nak pilih, dia berkait dengan warna jugalah, sesuatu warna-warna. Contoh ada orang dia suka lepak waktu tengah malam. Dia suka lepak waktu tengah malam. Orang kata healing lah, healing. Ada orang dia suka jenis buat macam dia suka buat aktiviti pagi, dia suka jogging. Jadi bergantunglah nilai dia macam mana. Dia suka nilai estetika yang macam mana. Itulah kita kena pentingkan juga dalam reka bentuk. Jadi itu sahaja sesi video pengajaran saya dalam pengenalan kepada reka bentuk. Sekian, terima kasih.